Apa sebenarnya yang sedang berlaku di Sabah kini dan mengapa gesaan Presiden STAR Jeffrey Kitingan terhadap semakan undang-undang negeri menimbulkan banyak persoalan mendalam yang wajar kita sentuh bersama. Dalam video kali ini, kami bawakan semula kenyataan beliau yang dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Kitingan Gesa Kerajaan Kaji Semula Undang-Undang Jejas Hak Sabah. Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR Jeffrey Kitingan menggesa semakan menyeluruh dibuat terhadap undang-undang yang didakwanya menghakis kuasa perlembagaan dan hak kewangan negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Kitingan yang merupakan timbalan Ketua Menteri Sabah berkata dia menyambut baik kenyataan yang Dipertua Negeri Sarawak Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang mengkritik campur tangan Kerajaan Persekutuan dalam hal negeri, khususnya berkaitan undang-undang minyak dan alam sekitar. Bagaimanapun, Kitingan menegaskan kebimbangan Sabah jauh melampaui isu petroleum dan alam sekitar. Undang-undang persekutuan lain juga telah merampas kuasa dan hasil yang sepatutnya menjadi hak kita, katanya dalam pernyataan. Dia merujuk Akta Laut Wilayah 2012 yang mengahadkan sempadan maritim Sabah kepada 3 batu nautika, Akta Perikanan 1985 yang meletakkan pemberian lesen laut di bawah Kerajaan Persekutuan, serta Akta Bekalan Elektrik 1990 yang meletakkan sektor tenaga Sabah di bawah kuasa Persekutuan. Bukan penyelesaian separuh jalan. Walaupun Kerajaan Persekutuan sebahagiannya telah memulangkan kuasa pelesenan tertentu kepada Sabah, Kitingan menyifatkan langkah itu sebagai hanya bersifat kosmetik. Penurunan kuasa kepada negeri menjadikan Sabah masih terikat kepada undang-undang persekutuan dan bergantung pada budi bicara persekutuan. Apa yang Sabah perlukan bukan penurunan kuasa separa, tetapi pemulihan penuh kuasa untuk menggubal undang-undang, mengawal selia dan memungut hasil daripada laut kita, katanya. Anggota Parlimen Keningau itu berkata lagi, campur tangan undang-undang sedemikian selama puluhan tahun telah menjadikan Sabah lebih miskin, lebih lemah dan lebih bergantung, yang secara langsung bercanggah dengan janji dalam MA 63. Justru Kitingan menggesa 3 perkara dilaksanakan. Semakan segera bersama Sabah Sarawak terhadap semua undang-undang persekutuan yang menjejaskan hak negeri, pemulihan penuh hak hasil kewangan, termasuk perkongsian 40% hasil bersih yang perlu dilunaskan kepada Sabah, jaminan melalui Parlimen bagi menghalang campur tangan persekutuan pada masa depan. Kata Kitingan lagi, satu kajian perundangan dan perlembagaan yang menyeluruh perlu dijalankan bagi menunjukkan skala sebenar pencerobohan persekutuan terhadap autonomi Sabah. Hak kita bukan ihsan daripada Putrajaya. Ia adalah kewajiban yang sudah ditandatangani, dijanjikan dan telah lama tertunggak, tegasnya. Isu berkaitan MA 63 telah lama menjadi puncak ketegangan antara Sabah, Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Pemimpin Sabah dan Sarawak berulang kali menuntut kawalan lebih besar terhadap hasil minyak, percuhaian dan kuasa kawal selia dengan menyatakan hak mereka di bawah MA 63 telah terhakis selama beberapa dekad oleh Undang-Undang Persekutuan. Kerajaan telah berjanji untuk menangani isu berkaitan tuntutan MA 63. 2 minggu lalu, kerajaan turut mengadakan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu
termasuk cadangan menambah bilangan anggota parlimen dari Sabah dan Sarawak, urusan pelancongan, kuasa melantik Pesuruhjaya Kehakiman, serta penyerahan kuasa pengurusan alam sekitar. Para sahabat penonton sekalian, ada beberapa persoalan yang boleh kita renungkan dan bincangkan bersama berkenaan isu ini. Yang pertama ialah, apakah mekanisme terbaik supaya janji-janji dalam MA63 tidak sekadar menjadi retorik pilihan raya, tetapi diinstitusikan secara sah dan dilaksanakan secara konsisten? Selain itu, bagaimana Sabah dan Sarawak dapat memastikan suara mereka dalam perundingan teknikal dan politik tidak ditewaskan oleh kelebihan sumber manusia, pengaruh politik atau kapasiti institusi pusat yang lebih dominan? Kitingan menyebut bahawa aspek-aspek seperti kuasa pelesenan, awalan regulasi dan hasil kawangan negeri masih terikat secara halus kepada undang-undang pusat. Persoalannya, adakah pemulangan kuasa separa yang telah dilakukan selama ini, walaupun disambut baik, sebenarnya menyuburkan ketergantungan kepada pusat, atau sudahkah ia membuka ruang bagi pemerdekaan bidang pengurusan negeri? Dalam erti lain, bila negeri masih bergantung kepada budi bicara pusat, sejauh mana autonomi sebenar telah dicapai? Kita juga boleh bandingkan dengan pengalaman lain. Misalnya di persekutuan lain seperti Kanada atau Australia, negara atau wilayah sering memperjuangkan kuasa fiskal dan tadbir urus tempatan, dan perjanjian asal pembentukan persekutuan sering dijadikan rujukan ketika dialog reformasi pusat negeri. Dalam konteks Malaysia, MA63 menjadi dokumen rujukan unik bagi Sabah dan Sarawak. Pemahaman terhadap sejarah ini membantu kita menghargai tuntutan keadilan persekutuan yang diungkapkan hari ini. Dalam kerangka semasa, gesaan kitingan ini akan mendapat pelbagai reaksi. Pihak negeri mungkin menyambutnya sebagai langkah berani untuk mempertahankan maruah dan hak, sementara pemerhati politik akan meneliti sejauh mana kerajaan pusat bersedia memberi ruang praktikal kepada perubahan struktur kuasa. Jika Putrajaya memberi respons positif, ia akan membuka era baru dalam hubungan pusat negeri di Malaysia. Jika tidak, ia mungkin menjadi titik perbahasan hebat menjelang pilihan raya umum akan datang. Kepada para sahabat penonton semua, fikirkan dan pertimbangkan sejauh manakah rakyat Sabah dan Sarawak dapat memastikan tuntutan mereka bukan sekadar dibincangkan, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam realiti undang-undang dan pentadbiran. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan satu pantun untuk renungan bersama. Di tepian laut semangat merintih, hak negeri biar tidak direndah. Suara rakyat harus diambil ukur agar janji bukan sekadar senda gurau. Terima kasih kerana mengikuti perkongsian ini. Jika anda mempunyai pandangan, fakta tambahan atau soalan, tinggalkan komen anda di bawah. Mari kita terus berdialog dan menambah kefahaman bersama demi masa depan negara dan negeri. Sekian, kita jumpa lagi.